Assalamualaikum, hai, apa khabar? Diucapkan kepada semua pelajar-pelajar, terutamanya pelajar-pelajar cikgu yang mengambil subjek sejarah tingkatan 2. Okey, baik, dalam video kali ini kita akan menelusuri tentang konsep alam Melayu, iaitu topik 1.1. Okey, selamat belajar dan tahniah kepada pelajar-pelajar yang dapat mengharungi pada konsep pengenalan alam Melayu dalam video terdahulu. Okey, baik pelajar, alam Melayu ni keyword yang pertama sekali untuk kita tahu iaitu merangkumi gugusan kepulauan. Dia gugusan kepulauan dan tanah besar. Ni pelajar kena faham. Yang pertamanya, alam Melayu ni dia merangkumi gugusan kepulauan dan tanah besar. Gugusan kepulauan ni maksud dia pulau, ada beberapa tumpuk pulau, ada segugus pulau yang berada dalam satu geografi, yang berada di satu kawasan, di dalam satu perimeter kawasan, di dalam satu landscape geografi, yang dipanggil gugusan kepulauan. Macam kita cakap segugus buah anggur kan, right? Buah-buah itu dia akan merapat antara satu sama lain. Begitulah dipanggil gugusan kepulauan dan tanah besar di bahagian tenggara benua Asia. Kalau kita tengok benua Asia, di bahagian tenggara itu, itulah tempatnya di mana konsep alam Melayu ni didefinisikan, diistilahkan. Okey, situ ya. Okey, istilah alam Melayu ni dia berbeza-beza mengikut peredaran zaman. Pada masa dulu, sewaktu kita menamakan satu kawasan laut ini sebagai pentas Sunda, nama-nama dan ciri-ciri fizikal dan hidupan-hidupan yang ada dalam konteks yang kita bincangkan ni hampir sama. Okey, ada macam-macam pandangan tokoh-tokoh berkenaan dengan persamaan yang kita bicarakan dalam konteks konsep alam Melayu ni dari sudut geografi, bahasa dan juga budaya. Untuk video ni, mari kita perincikan tentang geografi. Okey, terdapat pelbagai pendapat tokoh-tokoh tempatan dan luar negara berkaitan aspek geografi alam Melayu ni tau. Pendapat mereka ni jadi rujukan, dia jadi reference dalam perbincangan tentang konsep alam Melayu. Okey, mari kita tengok pandangan Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Hassan Suhaimi Nik Abdul Rahman, seorang ahli ekologi. Pandangan Dr. Nik, Datuk Dr. Nik, alam Melayu meliputi kawasan dari Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik dan sampai ke Taiwan. Jadi pelajar-pelajar, kalau nak bagi ingat pandangan Datuk Dr. Nik ni, cuba ingat Datuk Dr. Nik, atau nak bagi ingat dulu dalam konteks pertama, ingat perkataan Nik, N-I-K, ingat Nik, dan terbitkan dalam ingatan kita, memori kita, Nik Madagaskar. Ingat tu, Nik Madagaskar, Nik Madagaskar, ingat tu. Dalam masa yang sama, pelajar-pelajar mesti baca dan mesti faham Datuk Dr. Nik ni, beliau bercakap, beliau memberi pandangan, beliau menyatakan bahawasanya alam Melayu ni dia dari kawasan Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik dan sampailah ke Taiwan. Ni kena faham. Jadi bila saya bagi keywords, bila cikgu bagi keywords, Dr. Nik ataupun Nik, nak lagi cepat lagi short kan, Nik Madagaskar, ingat. Tapi bila kita sebut Madagaskar saja, dia terus tempat-tempat lain tu terus masuk dalam otak. Madagaskar ke Tanah Melayu, terlibat Papua New Guinea, terlibat Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik dan Taiwan. Saya nak pelajar-pelajar macam tu. Boleh ya? Very good. Ini pandangan yang pertama. Mari kita tengok pandangan ahli akademik pula, iaitu Abdul Hadi Haji Hassan, seorang ahli akademik. Alam Melayu merupakan suatu lingkungan geografi yang luas, meliputi Kepulauan Melayu hingga selatan Thailand. Ini pandangan Abdul Hadi Haji Hassan, ahli akademik. Mari kita tengok pula pandangan Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Pendeta Dr. Ismail Hussein, ahli bahasa dan budayawan.
Profesor Emeritus Tan Sri Datuk berpandangan dunia Melayu meliputi selatan Vietnam, Kemboja, selatan Myanmar, segenting Kera, Malaysia, Indonesia, Brunei dan Filipina. Lihat dalam grafik yang cikgu paparkan ini, info yang cikgu paparkan ini. Itulah pandangan daripada Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Pendeta Dr. Ismail Husin, ahli budaya, ahli bahasa dan budayawan. Kalau nak bagi ingat macam tadi cikgu bagi Nick, ingat Madagaskar. Nick Madagaskar, Nick Madagaskar. Boleh ingat? Nak bagi ingat nama tu. Tapi make sure kalian baca dulu. Madagaskar, tanah Melayu. Dia akan masuklah New Zealand, Papua New Guinea, sampailah ke Taiwan tu. Kena ingat benda-benda tu, Kepulauan Pasifik yang seorang tu. Okay? Dan kedua ialah Abdul Hadi Haji Hassan, seorang ahli akademik. Abdul Hadi kata apa? Alam Melayu ni dia simple dia daripada Kepulauan Melayu hingga selatan Thailand. Kepulauan Melayu hingga selatan Thailand. Jadi ambil perkataan Hadi selatan Thailand. Hadi selatan Thailand. Nick Madagaskar, Hadi selatan Thailand. Boleh ingat tak? Nick Madagaskar, Hadi selatan Thailand. Nampak? Jadi dia akan beri satu impak pada memori kita untuk cuba mengingat apakah konsep alam Melayu yang dibentangkan dari aspek geografi ini. Baik, pandangan Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Pendeta Dr. Ismail Husin, ahli bahasa dan budayawan. Jadi untuk pelajar-pelajar ingat, mungkin pelajar-pelajar boleh ambil nama Ismail, pendek Ismail and then Filipina. Nampak tak? Ismail, Filipina. Keywords dia Filipina. Kalau macam tadi, Nick Madagaskar, Nick Madagaskar, Hadi selatan Thailand. Kita tambah pula yang ini, Ismail Filipina. Nampak tak? Ismail Filipina. Kita tandakan Filipina tu sebab yang sebelumnya itu dia ambil daripada Myanmar, dia ambil daripada Vietnam. Ambil ni Vietnam, Kemboja, selatan Myanmar, segenting Kera, Malaysia, Indonesia, Brunei, Filipina. Boleh ingat ke pelajar-pelajar? Yang pertama tadi kita bagi nama Nick. Nick kita cakap apa? Ni cikgu tulis sikit. Nick Madagaskar, Nick Madagaskar, Hadi selatan Thailand. Cikgu bagi dia punya formula Nick Madagaskar tu kita ulang 2 kali lah. Nick Madagaskar, Nick Madagaskar, Hadi selatan Thailand. And then kita tambah pula Ismail Filipina. Cikgu tulis Ismail Filipina. Okey, nak bagi faham ni daripada sudut geografi ni, biar pelajar-pelajar dapat konteks, dapat contextual memory, dapat memorization teknik untuk memahami sejarah ni bagaimana Okey, baik, kita tengok pandangan Alfred Russel Wallace. Alfred Russel Wallace, seorang sarjana barat, Western Scholars. Dia kata, pandangan beliau, Kepulauan Melayu ni meliputi tanah Melayu sampai Tenasserim, sampai Kepulauan Nicobar, sampai ke Filipina, sampai ke Kepulauan Solomon, sehingga Papua New Guinea. Gitu. Tu pandangan dia. Dia punya pandangan. Kalau kita tengok dia punya buku, nama dia The Annotated Malay Archipelago. Tu buku dia. Sebagaimana yang cikgu kongsikan pada paparan. Itu tengok Baik, kita ambil nama dia, kita buat formula di sini. Alfred. Lepas tu kita ambil Solomon. Dah macam tengok filem barat kan, ada Solomon King lah, macam-macam lah tajuk-tajuk filem ni kan. Lebih kurang gitulah. Baik, lagu dia tadi macam mana? Nick Madagaskar, Nick Madagaskar, Hadi selatan Thailand, Ismail Filipina, Alfred Solomon. Senang tak? Sekali lagi
Nik Madagaskar, Hadi Selatan Thailand, Ismail Filipina, Alfred Solomon. Tapi kena ingat, bila sebut Solomon tu, mesti dalam minda kita Kepulauan Melayu meliputi tanah Melayu hingga Tenasserim, Kepulauan Nicobar, Filipina, Kepulauan Solomon, sehinggalah Papua New Guinea. Gitu. Itu konsep yang dibawakan oleh Alfred Russel Wallace. Alfred Solomon pula. Alfred Russel Wallace, seorang sarjana barat. Baik. Yang terakhir, pandangan yang kelima yang dalam konteks geografi ini adalah daripada Profesor Dr. Ding Chuming. Profesor Dr. Ding Chuming, beliau adalah seorang pengkaji manuskrip Melayu. Beliau menyatakan bahawasanya dunia Melayu merupakan sebuah kawasan yang luas, meliputi Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan Thailand dan Filipina. Jadi yang paling mudah kita nak buat konteks di sini, kita tulis Dr. Ding, kita tulis di sini Singapura. Tulis di sini Singapura sebab rare jawapan dan pandangan beliau berkenaan sini adalah Singapura. Disebut Singapura sebab berlainan dengan pandangan yang lain, tak ada sebut, tak declare Singapura. Jadi kita ambil pandangan ni untuk kita jadikan lagu formula ingatan ni. Jadi kita try Nik Madagaskar, Hadi Selatan Thailand, Ismail Filipina, Alfred Solomon, Dr. Ding Singapura, cantik. Kita buka 2 kali, kita tutup dengan 2 kali. Why not? Sekali lagi try. Nik Madagaskar, Hadi Selatan Thailand, Ismail Filipina, Alfred Solomon, Dr. Ding Singapura, Nampak tak pelajar? Cantik kan perkaitan dia. Jadi ini adalah tokoh-tokoh yang telah mengemukakan pandangan yang hampir sama dari aspek geografi alam Melayu, iaitu kawasan yang merangkumi Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Filipina, Selatan Thailand, Selatan Myanmar, Selatan Indochina. Pada hari ini, alam Melayu merupakan sebahagian daripada Asia Tenggara. Cantik kan? Inilah persamaan dari sudut geografi. Baik pelajar, masih cergas, masih cekal, boleh ikut lagi Okey, baik. Persamaan kedua yang dapat kita kaji daripada konteks konseptual konsep alam Melayu ini adalah berkenaan dengan bahasa. Bahasa kerajaan alam Melayu ni, bahasanya sama, serumpun. Walaupun tidak 100% sama, tetapi ada unsur, ada elemen yang sama, ada meridian yang sama. Konsep alam Melayu kita boleh lihat dari aspek penggunaan bahasa serumpun yang dikaitkan dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu tergolong dalam bahasa Austronesia, yang merupakan antara 200 bahasa yang dipertuturkan di alam Melayu ini. Baik, yang pertama kita lihat pandangan Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar, yang ini seorang tokoh bahasa. Pandangan beliau ialah bahasa serumpun di alam Melayu ada kaitan dengan etnik peribumi. Persamaan ini boleh kita kenal pasti melalui perkataan tertentu. Apabila buat perbandingan bahasa-bahasa serumpun ni, terdapat pertalian kekeluargaan bahasa-bahasa ini dengan bahasa Melayu. Jadi ada beberapa keywords pada pandangan Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar. Beliau menyatakan, Datuk Doktor menyatakan, pertama, bahasa serumpun alam Melayu ni dia ada berkaitan dengan etnik pribumi. Pribumi ni bermaksud orang asal kat situ. Pribumi duduk di situ, orang asal di situ. Ada kaitan. Pertamanya ada berkaitan dengan etnik pribumi. Yang kedua, kita kenal pasti dengan kata-kata tertentu. Ini yang kedua. Kita boleh kenal pasti daripada kata-kata yang tertentu. Dan yang ketiga, kita boleh buat perbandingan bahasa-bahasa serumpun ni ada bloodline, ada pertalian kekeluargaan. Gitu. Punya uniknya bahasa ni, dia ada pertalian. Ada 3 benda ni pelajar-pelajar kena ingat. Ada berkaitan dengan etnik pribumi, memfokuskan pada perkataan
perkataan tertentu. Persamaan itu kita tengok daripada perkataan-perkataan tertentu. Dan yang ketiga, ada pertalian kekeluargaan. Inilah dia persamaan dari konteks bahasa menurut pandangan Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar. Ini seorang tokoh bahasa. Mari kita tengok jadual ini. Kita tengok tu persamaan bunyi perkataan bagi beberapa etnik di alam Melayu. Mari kita tengok. Ni. Ini adalah jadual dia. Kita tengok jadual dia. Dipaparkan di dalam video. Tengok di situ bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Melayu, Tagalog, Melanau, Kadazan Subuh. Bahasa Melayu di Malaysia, bahasa Jawa di Indonesia, bahasa Melayu di Brunei, Tagalog Filipina, Melanau Sibu Sarawak, Kadazan Dusun di Sabah. Mari kita tengok contoh. Bahasa Melayu 4. Bahasa Jawa di Indonesia 4. Bahasa Melayu di Brunei 4. Bahasa di Filipina iaitu Tagalog 4. Bagi Melanau, ini di Sibu Sarawak 4. Kadazan Dusun Sabah menyatakan 4. Nampak tu? Betapa dekatnya tona-tona yang dihasilkan tu, betapa dekatnya bunyi-bunyi tersebut. Itu adalah persamaan bunyi perkataan bagi beberapa etnik saja di alam Melayu. Ini baru beberapa. Kalau kita kaji lagi banyak lagi, kita akan jumpa persamaan bunyi tu. Mari kita tengok pandangan dari aspek bahasa ini, iaitu pandangan daripada Sultan Takdir Alish Jahbana. Ini seorang tokoh bahasa. Okey, guys, mari kita tengok pandangan daripada Sultan Takdir Alish Jahbana, seorang tokoh bahasa. Beliau menyatakan bahawasanya bahasa Melayu telah digunakan secara meluas di alam Melayu sejak awal Masihi lagi. Sifat orang Melayu yang gemar berlayar telah mengembangkan lagi bahasa Melayu ni ke alam Melayu. Okey, tambahan pula sifat bahasa Melayu ni sederhana dan mudah dipelajari, membolehkan bahasa ini diterima di alam Melayu. Jadi kita tengok, inilah pandangan dari konteks bahasa. Jadi yang kita kena ingat tentang Sultan Takdir Alish Jahbana, seorang tokoh bahasa ini, ialah pertama, bahasa Melayu ni dah digunakan secara meluas sebelum Masihi lagi. Sejak awal Masihi lagi. Sifat orang Melayu ni dia gemar berlayar. Dia gemar berlayar. Maritimnya aspek gemar berlayar. Dia kembangkan lagi bahasa Melayu ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahasa Melayu dia sederhana dan mudah dipelajari. Ini pandangan yang pelajar-pelajar kena ingat daripada Sultan Takdir Alish Jahbana. Iaitu yang pertama, telah digunakan sejak awal Masihi lagi. Awal Masihi lagi dah guna dah bahasa Melayu ni. Yang kedua, orang Melayu gemar berlayar. Bila berlayar tu lagi meluas kan. Yang ketiga adalah bahasa Melayu ni bahasa yang sederhana dan mudah dipelajari. Ini pandangan daripada Sultan Takdir Alish Jahbana. Ini adalah dua pandangan tokoh-tokoh daripada aspek bahasa. Bagaimana bahasa ini mengalami similarity, persamaan dalam konteks alam Melayu. Baik, persamaan dari segi budaya, kita tengok seorang budayawan iaitu Datuk A. Aziz Deraman. Datuk telah menyatakan bahawasanya penduduk alam Melayu ni dia mempunyai budaya serumpun yang merangkumi bahasa, tulisan, persuratan, struktur sosial, kepercayaan dan adat. Sejak awal-awal lagi, budaya alam Melayu ni dia berkembang. Dia kembang maju dengan munculnya beberapa kepandaian tertentu dalam bidang kesenian. Maksudnya dia bermula daripada kesenian. Antaranya termasuklah pembuatan gangsa dan seni mempertahankan diri. Tengok di Indonesia ada silat tak? Silat kan? Malaysia pun ada silat, di Brunei ada silat. Dia sama gitu. Dia sama dari segi aspek seni tu dia sama. Nilai-nilai serumpun yang wujud dalam alam Melayu ni ada persamaan. Contoh gotong royong. Di Indonesia ada gotong royong, di Brunei ada gotong royong. Di tanah Melayu ni pun, di Malaysia ni ada gotong royong. Sampai sekarang pun ada lagi. Betul tak? Kalau kita tengok, budaya tu masih ada. Ini membuktikan bahawa alam Melayu ni dia memiliki kebudayaan yang serumpun kebudayaan dia, kawasan dia. Jadi bila kita tengok dari aspek budaya ni, dari pandangan tokoh yang kita bincangkan ini, pelajar-pelajar bolehlah buat kesimpulan budaya serumpun merangkumi bahasa, tulisan, persuratan, struktur sosial, kesenian, kepercayaan dan adat. Ini pandangan daripada Datuk A. Aziz Deraman. Okey, baik. Kalau macam tadi,
kita tengok persamaan daripada geografi, lepas tu bahasa, kemudian budaya. Ini adalah ketiga persamaan yang pelajar-pelajar kena ingat, dan pencirian secara terperinci yang kita bincangkan tadi adalah berkenaan dengan bagaimana konteks yang kita katakan persamaan dari segi geografi itu, bagaimana 5 pandangan tokoh, bahasa 2 pandangan tokoh, dan dari segi budaya kita ambil saja 1 pandangan tokoh yang ada, iaitu mari kita tengok. Kalau dari segi bahasa, dia dah ambil daripada 5 tu bahasa, kita tengok, kita nak bagi mudah, kita sebut Asmah. Asmah, dia ada 3 pandangan tentang bahasa, iaitu yang pertama etnik peribumi, etnik peribumi. Yang kedua, persamaan itu melalui kata-kata tertentu, kata-kata tertentu. Dan yang ketiga, ada pertalian kekeluargaan. Pelajar kena ingat, apa, baca-baca, relax-relax, enjoy-enjoy. Sejarah ni best. Bila pelajar-pelajar belajar sejarah, bila kita belajar sejarah, kita akan mula merangka masa depan. When we are study about history, we are planning about our future. Jadi ini jadi satu pengajaran, pengalaman, jadi satu asas, jadi satu pedoman. Sebab pada sejarah pernah berlaku sesuatu fenomena. Jadi di depan kita nak elak fenomena atau tragedi berlaku, kita kena refer apa yang dah berlaku di belakang. Baik, yang seterusnya tokoh dipanggil Sultan. Sultan Takdir Alis Jabana. So kita ambil Sultan. Sultan menyatakan bahawasanya bahasa Melayu ni dah digunakan meluas pada awal Masihi lagi. Kita type awal Masihi. Kita tulis awal Masihi. Dan yang seterusnya, sifat orang Melayu ni disuka, Melayu suka berlayar. Kita tulis Melayu suka berlayar. Dan yang ketiga, sifat bahasa Melayu itu sendiri, dia sederhana. Bahasa Melayu ni dia sederhana dan mudah dipelajari. Itu sebablah bahasa Melayu ni dulu digunakan dalam alam Melayu. Sama pula tu. Jadi mudah. Itu sebab ada persamaan tau. Dia jadi serumpun. Dan dari aspek budaya, kita nak bagi ingat, kita tulis Aziz, Datuk Aziz, kita tulis Aziz. Kita tengok pandangannya, adalah persamaan budaya serumpun. Budaya serumpun ni, saya nak pelajar-pelajar ingat, budaya serumpun yang ada merangkumi tulisan, suratan, struktur sosial, kesenian. Contoh kesenian, kalau kita tengok di Kelantan ada wayang kulit kan? Di Pulau Jawa sana, di Indonesia tu pun ada wayang kulit juga, nampak? Persamaan tu ada. Jadi bila kita bincangkan perkara ini secara terperinci sebegini, kita akan dapat menyaksikan persamaan-persamaan ini begitu rapat. Jadi pelajar-pelajar kena ingat, konsep alam Melayu ada 3 persamaan. Ada 3 persamaan tentang konsep Melayu, itu dari segi geografi, bahasa dan budaya. Kita telah memperincikan secara lanjut tentang pandangan-pandangan tokoh-tokoh yang terlibat. Dan alam Melayu ni, kalau ikut Datuk Dr. Niasan, Dr. Niasan panggil alam Melayu. Alam Melayu ni dia ada 2 nama lagi, 2 nama yang lain. Yang kedua, dipanggil dunia Melayu. Dunia Melayu ni yang panggil Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Pendeta Dr. Ismail Hussein, disebut dunia Melayu. Dan yang ketiga istilahnya Kepulauan Melayu, itu Alfred dipanggil Kepulauan Melayu. Dunia Melayu ni ada 2 lah. Dr. Ding pun beritahu dunia Melayu. Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Pendeta Dr. Ismail Hussein pun kata dunia Melayu. Yang kata alam Melayu ni ialah Abdul Hadi dan juga Datuk Dr. Nik Hassan. Nak bagi pelajar ingat tadi, kan cikgu ada bagi lagu tadi kan, lagu familiar tu, Nik Madagaskar, Hadi Selatan Thailand, Ismail Filipina, Alfred Solomon, Dr. Ding Singapura, Mudah pelajar dapat ingat, dapat memorize dalam minda. Okey guys, pelajar-pelajar yang dikasihi, sampailah kita ke penghujung konteks dan konseptual pencirian tentang konsep alam Melayu. Kita ulang balik lagu formula untuk mengingat ketiga-tiga persamaan dari konsep alam Melayu. Nik Madagaskar, Hadi Selatan Thailand,
Ismail Filipina, Alfred Solomon, Dr. Dean Singapura, Dr. Dean Singapura. Asma etnik peribumi, kata-kata tertentu pertalian keluarga. Sultan awal masih Melayu, suka belayan, mudah dipelajari. Aziz, tulisan persuratan, struktur sosial, kesenian, kepercayaan ada. Amalkannya. Mudah-mudahan pelajar-pelajar semua dapat mahfaz, dapat memorize dan dapat skor A dalam sejarah. Jumpa lagi.